database. Bila buat programming kita tak gunakan pokok ni, tapi kita akan tukarkan dalam bentuk ini. Lebih mudah untuk dilihat. So ini biasanya untuk programming. So hari ini kita akan belajar, saya akan tunjukkan bagaimana untuk menukarkan ini ke sini. Dan penukaran ini juga boleh berlaku dari pokok ke sini. Okay. Dia vice versa. Benda yang sama. Okay. So kita akan bina pokok T yang bermula daripada root A berdasarkan link list yang ada di sini. Okay. So kita bermula dengan index dulu. Index adalah lokasi. So ada dua bahagian, right, dan di tengah-tengahnya ada list yang dinamakan sebagai data. Bahagian left adalah merujuk kepada pokok left. Bahagian right adalah merujuk kepada pokok right. Dan data adalah merujuk kepada apa yang kita tuliskan pada node atau vertex. So, data yang ada bahagian X ni adalah dikenali sebagai pointer, original pointer. Dan jika ada nilai sifar, dia merujuk kepada no sub-tree. Tiada pokok. Contohnya di sini. Dan jika ada nombor 2, ini merujuk kepada points to index number 2. Tunjuk kepada indeks yang kedua ataupun kita bergerak pada indeks yang kedua. Kita bermula daripada step 1 ya. So untuk baris yang pertama, kita mesti bergerak daripada atas dulu. Mula di sini cari tempat yang mana datanya adalah X untuk mencari pointer. So data pointer biasanya berada pada indeks 1. Di data ini kita akan lihat yang mana satu adalah root. So, kita bergerak daripada sini. Okey, kanan tiada subtree. Okey, kita berada di sini di bahagian atas ni. Kanan tiada subtree, data tiada. So, tunjuk pada indeks nombor 2. So, sekarang kita bergerak ke indeks nombor 2. Di indeks nombor 2, kita akan jumpa data yang pertama. A. So, tulis A. Sekarang kita lihat pada bahagian kiri dan kanan dia. Bahagian kanan dia, sini, nilainya adalah kosong. So, ini merujuk kepada kosong. So, bermaksud no subtree. So, disebabkan nilainya adalah kosong, maka kita tidak perlu lukiskan pohon ini. Tiada subtree di sini. Okay. Kita lihat di sebelah left untuk A. So, dia ada nilai iaitu 3. Bermaksud ada garisan yang perlu dilukiskan di sini. Okay. Sekiranya nilai adalah kosong, tidak perlu lukiskan garisan. Sekiranya nilai ada nombor, lukiskan garisan dan lihat pada indeks yang ditunjukkan. Sekarang kita berada pada left 3. So, untuk left 3, datanya adalah B. So, tuliskan B. Di sebelah kanan, kita ada 4 merujuk kepada indeks yang keempat. So, di sebelah kanan kita akan
Okay, dia lebih kurang bila ada dua ni dia susah sikit ya. Di sebelah kanan, 1, 4. Okay. So kita lihat ada nombor 4 di sini. Di sini nombor 4 di sebelah kanan. Di sebelah kiri 6. So kita lihat pada nombor 6 di sini. Nombor 6. Okay. So tuliskan dahulu. Kemudian apa yang pelajar perlu buat adalah lihat setiap satu. Kita akan lihat pada baris yang di mana indeks 4 terletak. So pada indeks 4 datanya adalah C. 4 dengan 6. Okay. Pada indeks 4, datanya adalah C. So, kita turun ke bawah indeks 4, data dia adalah C. Pada indeks 6, datanya adalah E. So, kita turun ke bawah dan tuliskan datanya E. Okay. So, sebaik saja kita dah lukiskan nilai tersebut, kita bolehlah hapuskan 6 dan 4 ni daripada pokok. Okay. Pada data yang keempat, kalau kita dilihat di sini, pada baris data yang keempat tadi, indeks 4 ni, okay, di sebelah kanan dia adalah merujuk kepada indeks 5. So, di sini akan merujuk kepada 5 di pohon kanan dan di pohon kiri kosong. So di sini no subtree. Sebab tu tak ada garisan. Kita tidak perlu melukiskan garisan di sebelah kiri. Okay, untuk indeks 6, di sebelah kanan, kita akan berjumpa atau merujuk kepada indeks 7. So, 7 dan di sebelah kiri, kosong. No subtree sekali lagi. So, disebabkan itu, kita tidak perlu melukis pepohon ini. Okay. So, kita gerak lagi pada indeks. Pertama, kita lihat indeks 5 dahulu. Okay. Tukar warna lain. Pada indeks 5, lihat. Kita lihat datanya D. So, indeks 5 lukis datanya D. Kemudian, kita lihat pula pada indeks 7, datanya adalah F. Lukiskan F. Okay. So, sekarang bila kita dah lukiskan, boleh hapuskan kedua-dua nilai 7 dan 5 sebagai petunjuk tadi. Petunjuk akan bergerak ke bawah. Okay. So, sekarang kita berada di bahagian D ni. Okay, di sini. So, kita lihat di sebelah kanan, kosong. So, di sini, tiada pokok. Di sebelah kiri, kosong. Di sini, tiada pokok. Bila kes ini berlaku, kita akan menjumpai hujung pepohon. Ataupun, kita akan jumpa dengan LEADES. Dedaun. Apa maksud dedaun? Dedaun adalah nod tanpa anak. So, D adalah nod tanpa anak. So, maksud berhenti di situ. So, sekarang kita berada di F. So, F di sebelah kanan, kita akan jumpa dengan nombor 8. Di sebelah kiri, kosong. Tidak perlu lukis. So, di bahagian kanan 8, di bahagian kanan 8, indeks 8, okay, kita lihat apa yang perlu kita lukiskan. G. Kita lukiskan node G.
Kalau kita dah berjaya lukiskan, maka dah merujuk, dah berada di not 8, boleh dihapuskan. So, sekali lagi kita telah berada di sini, G. Lihat kiri dan kanannya, so, kedua-duanya menunjuk kepada nilai sifar. Menunjukkan G juga adalah leaves. Ke berhenti. Okay. So, tamatlah pokok kita pada indeks yang ke-8. Okay. So, nombor 1 biasanya kita perlu cari data pointernya dulu di mana ada nilai X. Ini akan memberikan pointer. Dia tidak semestinya berada pada indeks 1, tapi kebiasaannya dia akan berada pada indeks 1. Okay, so pelajar boleh melukiskan dari kanan ke kiri iaitu daripada linked list menjadi pepohon. Dan dengan latihan, pelajar juga boleh menukarkan daripada pepohon kepada linked list. Okay, so kedua-duanya boleh dilakukan tanpa sebarang masalah dengan latihan yang mencukupi. Okay, so seterusnya kita sambung lagi pada tajuk yang dinamakan sebagai tree searching. So yang ini yang penting sekali untuk tajuk hari ini. Tree searching adalah kaedah pencarian maklumat yang ada dalam tree. Kita dah belajar positional tree tadi. So dalam positional tree ada maklumat yang kita tuliskan di bahagian node atau bulatan. So kita bermula dengan takrifan tree searching. So the process of visiting each vertex of a tree in some specified order will be called searching the tree or performing a tree search. Itu adalah maksudnya proses melawat. Visit maksudnya melawat setiap vertex, setiap bulatan yang ditanda itu kita akan lawat in some specified order dalam susunan yang tertentu. Dan proses ini dinamakan sebagai searching the tree, bahasa Inggerisnya. Ataupun kadang-kadang ditukar sebagai performing a tree search. Okay. In some texts, this process is called walking or traversing a tree. Walking pun boleh, traversing pun boleh. So, search adalah sama dengan walk, sama dengan traverse. So ini adalah untuk tree. Okay. Dia bergerak di dalam kaedah yang tertentu. So di sini diberikan kaedah pergerakan yang diperlukan tu, specified order tu. So kaedah pergerakan yang ada di sini dinamakan sebagai pre-order. So nanti kita akan belajar lagi 2. So ada 3 kaedah yang kita akan gunakan. Yang pertama pre-order. Kadang-kadang ada buku yang letakkan garisan pre-dash order pun ada. Kaedah kedua nama dia in order. Dan kaedah ketiga nama dia post order. So dia merujuk kepada benda yang sama ya. So 3 kaedah ini adalah specified order tadi. Kaedah untuk bergerak tadi. 3 beradik. So in order adalah susunan seperti tulisan biasa kita jumpa. Mula kita lihat dulu pre-order. Pre-order bermula dengan melawat V. Kemudian kita melawat VL. So V sub L di sini adalah left sub tree. Pepohon di bahagian kiri, depan. So kemudian kita melawat pula V sub R. Pepohon di bahagian kanan.
Semua lawatan ini cuma akan berlaku, ditulis, if it exists. Sekiranya perpohon tersebut wujud. Kalau dia tak wujud, kita takkan lawat lah. Okey. So, algoritma yang kedua yang perlu kita lihat adalah in order. Algoritma ketiga adalah post order. So, step 1, 2, 3 ni adalah sama. Semua ada 3 step sahaja. So, saya ringkaskan. Kita ada pre-order, in order dan post order. 3 kaedah. So, ketiga-tiga dibezakan dengan kedudukan V. Dan V ni adalah root kita. Dan kita ada VL sub 3, left sub 3. Dan VR adalah right sub 3. Okay. So untuk pokok kita, dia akan ada V, VL dan VR. So 3 ni je yang kita akan lawat. Kita akan bahagikan ke semuanya mengikut V ataupun kita punya root yang berada di tengah-tengah. So pre-order adalah kita melawat root dahulu, VL, VR, in order, VL, V, VR, post order, VL, VR dan V yang terakhir. So kalau dilihat di sini perbezaannya adalah susunan V. Kalau V di hadapan, dia nama pre-order. Kalau V di tengah, dia nama in order. Kalau V di belakang, dia nama post order. Itu je beza dia. Ada 3 kaedah yang perlu kita belajar untuk bergerak melalui perpohon atau traversing atau searching tree. The first one is pre-order. The second one is in order. The third one is post order. Dan kesemuanya bergantung kepada kedudukan V, iaitu root kita. Kita akan traverse dan ikut susunan yang diberikan oleh pre, in dan post order dalam algoritma ini. Ikut algoritma ini. So, jom kita lihat satu contoh bagaimana untuk mengira. Di sini dalam contoh yang ada di hadapan pelajar, dia dah tunjuk ini untuk algoritma pre-order. Di belakang ni adalah untuk algoritma post order. Di muka surat yang ke-7 adalah untuk algoritma in order. Okay. So, kita mulakan dengan yang pertama dahulu. Pre-order. Okay. Sebelum kita bergerak ke mana-mana, kita perlu memastikan dahulu, okay, kita tahu kaedah untuk bergerak dahulu. So, jika kita tahu kaedah untuk bergerak, kita tak akan ada masalah untuk bergerak melalui mana-mana perpohon yang diberikan. So, ada petua yang perlu pelajar ingat. Nombor 1, letakkan kaki ataupun anak. So, kita bergerak daripada sini, kita lihat A ada 2 kaki atau 2 anak. So, kita tak perlu melakukan apa-apa pada A. Okay. Kita turun bawah B, ada 2 anak. Tinggalkan saja. C, cuma ada 1 anak. Okay. Kita perlu tambahkan anak di sini. Tambahkan 1 bahagian. Di sini sebab anak ada 1 je. Gerak bawah lagi, kita jumpa dengan D, tak ada anak. Kita perlu tambahkan 2 bahagian di sini. 2 anak. Sebab kita belajar tadi binary tree, dilakukan search pada binary tree, maksud
kita perlu ada pepohon yang setiap satunya perlu ada 2 anak. So, kita gerak untuk semua. Ada F kat sini, tiada anak. So, kita tambah 2. E ada 2 anak, tinggalkan. G tak ada anak, tambahkan 2. So, kita gerak lagi ke sebelah pepohon kanan. Okay. So, kita akan jumpa dengan H, ada 2 anak, abaikan. I ada 1 anak, tambahkan 1. J tak ada anak, tambahkan 2. A ada 1 anak, tambahkan 1. Dan L tiada anak, tambahkan 2. Okay. So, kenapakah ini adalah penting? Sebab ikut kebiasaannya kita akan bergerak untuk pepohon, kita bergerak dari sini ke bawah. Mengikut pergerakan biasa. Okay. So kita akan pergi dan kemudian kita akan patah balik sampai sini. Ini pergerakan biasa yang kita lihat tadi bila mana kita membina pepohon tadi yang ada kerungu. So ini juga pergerakan yang kita akan gunakan. So berdasarkan maklumat pergerakan berlaku begini. Kita akan traverse tree ini ataupun mendapatkan jawapan bagi tree traversal ini. Okay. So kita lihat dulu setiap satu. 3 petua yang pelajar perlu ingat dalam mencari jawapan ini adalah kalau first meet, kali pertama berjumpa dengan abjad, pilih kali pertama kita akan dapat jawapan untuk pre-order. Second meet, kali kedua kita jumpa, ia akan memberi jawapan untuk in order. Dan kali ketiga kita jumpa, ia akan memberi jawapan untuk post order. So, pergerakan dah tahu tadi, mesti bermula daripada sini bergerak ke bawah dan habis kembali di bahagian atas. Kali pertama jumpa, kita akan jadikan sebagai jawapan untuk pre-order. Kali kedua jumpa adalah jawapan untuk in-order. Kali ketiga jumpa adalah jawapan untuk post-order. Sekarang kita cuba hands-on sedikit. Lihat pergerakan yang berlaku dan apa nilai yang saya letakkan. So, kita bergerak daripada A. Kita tuliskan dahulu A. Okay. Kita turun ke bawah dan jumpa B kali pertama. Kita tuliskan B. Kita bergerak ke bawah, jumpa C kali pertama. Kita tulis C. Turun ke bawah lagi, jumpa D kali pertama. Tulis D. Bergerak melalui kaki pertama VL, jumpa kembali D. Bergerak melalui VR, jumpa kembali D. Bergerak ke atas, jumpa kembali C. Shandu. Okay. Sekejap saya tutup sekejap, saya buka balik ya. Okey. Bergerak ke atas, kita akan jumpa dengan C balik. Sambungan tadi ya. So, kita tuliskan C.
Okay. So, kaki VL untuk C telah habis kita bergerak. Kita bergerak ke VR untuk C, kembali kepada C lagi sekali. Okay. Dan kita gerak ke B. So, kaki kiri VL untuk B dah habis, jumpa kembali B. Bergerak ke bawah, kita akan berjumpa dengan E. Okay, bergerak ke kaki kiri E, kita akan berjumpa dengan F. VL, jumpa kembali dengan F. VR, jumpa kembali dengan F. Gerak ke atas, kita akan jumpa kembali dengan E. Okay, so kaki kiri untuk E telah tamat. Kita bergerak ke bawah, jumpa dengan G untuk kaki kanan untuk E. Kaki kiri G kembali kepada G. Kaki kanan G kembali kepada G. Naik atas, kita jumpa kembali dengan E. Naik ke atas lagi, kita akan jumpa kembali dengan B. Naik ke atas lagi, kita akan jumpa kembali dengan A. Turun ke bawah untuk pepohon sebelah kanan, kita akan jumpa dengan H. Okay. Kaki kiri untuk H akan menyebabkan kita jumpa dengan I. Habiskan pusing kaki kiri I, kita akan jumpa kembali dengan I. So, kita akan pusing kaki kanan untuk I, di mana kita akan berjumpa dengan node J. Dan kita akan pusing kaki kiri J kembali kepada J. Pusing kaki kanan J kembali kepada J. Kembali ke atas ke node I. Daripada node I, naik ke atas untuk menghabiskan kaki kiri atau subtree, left subtree dan kembali kepada H. Dan kita akan habiskan subtree kanan untuk H. Okay. Ke bawah, kita akan jumpa dengan K. Kaki kiri untuk K kembali kepada K. Ke bawah, kita akan jumpa dengan L. Kaki kiri untuk L, jumpa kembali L. Kaki kanan L, jumpa kembali L. Bergerak ke atas, kita akan jumpa dengan K. Bergerak ke atas lagi, kita akan jumpa dengan H. Dan bergerak atas kali terakhir, kita akan jumpa dengan A. So, inilah yang dimaksudkan dengan traverse. Mana kita bergerak daripada titik A kembali kepada titik A. So melalui semua pepohon yang ada di dalam pokok mengikut aturan. Kalau kita kira di sini, kita kira dulu. Nak tengok first need, second need in order. Kita kira A ya. Kita ada 1. Kita gerak lagi ke belakang cari nilai A. 2, 3A. Kita kira pula B. 1, 2, 3B. Kita kira pula C. 1, 2, 3C. Kita kira pula D. 1, 2, 3D. So, jika pelajar teruskan mengira, pelajar boleh dapati kesemua nombor yang ada abjad yang ada tu akan diulang 3 kali. So, sebelum melakukan pengiraan atau memberikan jawapan, pastikan pelajar menyemak dahulu yang setiap abjad tu telah berulang 3 kali. Okey, saya ajar bagaimana untuk mengambil jawapan untuk pre-order. Okey, jawapan untuk pre-order telah ditunjukkan. Untuk jawapannya dah ada di sebelah kanan di sini, ini jawapannya. So, kita tengok bagaimana dia dapatkan jawapan sebegini.
So pre-order adalah first meet. Kali pertama jumpa, kita akan dapat jawapan untuk pre-order. Okay. So kita gerak begini. So kali pertama jumpa A. Okay, sekejap. Okay. Kali pertama jumpa A. So kita tuliskan jawapan A. Kali pertama jumpa B adalah jawapan. Kali pertama jumpa C, pre-order, jawapan. Kali pertama jumpa D, pre-order, jawapan. Okay. D dah jumpa, D dah jumpa, C dah jumpa. Senang pergi sini ya. D jumpa kali kedua, D jumpa kali ketiga, C jumpa kali kedua, C jumpa kali ketiga. So bahagian yang kita tuliskan 2 dan 3 bukanlah jawapan untuk pre-order. Okay. So B telah dijumpai, ini adalah kali kedua. E kali pertama jumpa, so jawapan. F kali pertama jumpa adalah jawapan. F2, F3 bukan jawapan. Ini adalah jawapan. G1 jawapan. G2, G3 bukan jawapan. Okay. Lepas tu kita akan jumpa dengan E3 bukan jawapan. B3 bukan jawapan. A2 bukan jawapan. Okay. Kemudian kita akan jumpa dengan H yang pertama. So jawapan. A yang pertama jawapan. A yang kedua bukan jawapan. J pertama jawapan. J2, J3 bukan jawapan. I3 bukan jawapan. H2 bukan jawapan. K1 jawapan. K2 bukan. L1 jawapan. L2, L3 bukan jawapan. K3 bukan jawapan. H3 bukan jawapan. E3 pun bukan jawapan. Okay. So kita akan dapat jawapan untuk pre-order. Kali pertama jumpa adalah jawapan untuk pre-order. Untuk in order, kita akan pilih kali kedua jumpa. Tengok dulu. Kat sini dia ada post order. Kita tengok post order dulu. Okay. So untuk post order dia adalah kali ketiga jumpa. So kita cari semua yang nombor 3. Satu bukan, gerak dari depan. Okey, D. So kita akan dapat bermula jawapan untuk post order dengan D. So kemudian kita gerak lagi. Kita gerak ni bukan. Ya, bukan. Okay. Ya, bukan. Ya, okey. C. Ini maksudnya kali 3 jumpa. So kita cuba lihat. Okey, dia ada D dengan C. So yang seterusnya ini untuk post order. Kita cuba semak betul ke tak betul ke kaedah ini. Post order. Kalau pelajar lihat di situ, okey. Yang pertama tadi kita ada D, kita ada C. Untuk jawapan kita teruskan mencari nombor ketiga yang ada dalam senarai yang dibina tadi. So kaedah yang paling mudah adalah bina senarai awal tadi. Pastikan mahir senarai awal tadi dan teruskan dengan memilih nilai yang ada di sini. Kalau senarai ini silap, jawapan pun silap lah. Ketuanya kali pertama jumpa adalah pre-order, kali kedua jumpa adalah in order dan kali ketiga jumpa adalah post order. Yang ini perlukan latihan sedikit. Sekiranya tak ada latihan, memang susah sikit lah untuk lakukan dan nampak apa yang berlaku.
Dia confused sebab dia ada nombor dan kita kena pilih pula nombor tu sebagai jawapan. Nasihat saya, sila lakukan latihan untuk mendapatkan jawapan. Supaya kita rasa lebih mudah dan lebih cepat dia dapat jawapan. So, dengan kaedah yang sama, pelajar boleh dapat jawapan untuk post order dan in order. So, kedua-dua post order dan in order ni saya tinggalkan untuk latihan bagi pelajar. Cuba buat dahulu untuk dapatkan jawapan di situ. Nombor 1 kena bergerak dulu lah. Saya dah tunjuk macam mana nak traverse. Ini jawapan untuk traverse dah ada. So, pelajar kena bina sendiri traverse dulu kat sini dan dapatkan jawapannya. Okey, ini kita sambung lagi dengan pengiraan pula. So ini adalah bahagian di mana kita belajar bagaimana komputer melakukan pengiraan. Kebiasaannya soalan akan datang dalam bentuk evaluate atau compute. So, asas untuk ini adalah dikenali sebagai asas untuk pengiraan ini adalah daripada tadi pergerakan melalui pokok, tapi untuk kali ini kita akan ada pergerakan melalui data-data yang diberi. So, komputer bergerak dan akan mengira semua data yang ada di sini. Lihat, ini adalah gabungan nilai. Ada operator, ada nombor. Okay. So, jumble up nilai ni adalah yang akan diterima oleh komputer. So, jumble up nilai ni ada dalam dua bentuk. Ini dinamakan sebagai form. Okay. Dua bentuk tersebut adalah Polish form dan juga reverse Polish form. Kadang-kadang ada setengah buku dia tak tulis perkataan form, tapi dia tulis notation. Ini maksud yang sama. Bila form ni tak digunakan, dia jadi Polish notation dan reverse Polish notation. So, kedua-duanya digunakan secara tukar terbalik. Boleh digunakan. So, ada dua jenis form. Yang pertama Polish dan yang kedua reverse Polish. So, bezanya macam mana? Bezanya adalah kedua-duanya melibatkan formula F, X, Y ataupun X, Y, F. Apa pula dah F, X, Y, F tu? F ni
adalah kita terjemahkan sebagai operator, operasi yang kita lakukan lah. So X, Y adalah sama ada number ataupun alfabet. Mana nak dapat? Daripada soalan yang ada di sini. Okey. So, katakan dia kata yang pertama ni, soalannya adalah evaluate atau compute. Di sini dalam bentuk, dia akan bagi bentuk Polish notation. So, nombor 1 kita tahu Polish notation adalah dalam bentuk fxy. Maksudnya operator nombor. So, saya akan tunjukkan macam mana untuk mengiranya. Dari depan, kita bergerak daripada setiap satu nilai yang ada. X tolak. Sekiranya kita tak jumpa bentuk operator atau X darab tolak. Sekiranya kita tak jumpa bentuk operator nombor-nombor, apa yang kita buat adalah kita akan abort. Kita tulis A. Abort ni maksudnya kita abaikan. Mula daripada awal. So, apa maksud mula daripada awal? Maksudnya kita skip. X yang pertama tu kita dah skip. So, kita ambil daripada nombor yang kedua. Kita bermula dari sini. So, tolak 6, 4. Dia dalam bentuk operator iaitu tolak. Nombor 6, nombor 4. Bila ini berlaku, kita akan lakukan compute. Komputer akan kira. Macam mana komputer kira? Komputer akan kira begini. So, saya tuliskan di bahagian bawah. Kita dapat negatif 6, 4. So, pengiraan yang berlaku adalah 6 tolak 6 tolak 4. So, di dalam F, X, Y. Di mana F adalah tolak, X adalah 6 dan Y adalah 4. So, pengiraannya 6 tolak 4, 2. So, jawapan ini kita akan gantikan kembali. Ya. Yang pertama kita ada X dan kita dah kira nilai tolak 6, 4 tadi. Di sini kita gantikan dengan nombor 2. Dan tulis kembali tambah 5 bahagi 2. Okey, saya tunjukkan dari depan. Ini darab 2 tambah. Okey, abort. Bukan dalam bentuk yang diperlukan. So, 2 tambah abort. Bukan dalam bentuk yang diperlukan. So, daripada tambah 5 bahagi abort. Bukan dalam bentuk yang diperlukan. 5 bahagi abort. Bukan dalam bentuk yang diperlukan. So, bahagi 2, compute. So, bahagi 2 bahagi 2. Atau saya tulis balik 2 bahagi 2, 1. Saya tambahkan satu muka surat. Okey. Saya tulis kembali apa yang ada ya. Oh, kita ada darab 2 tambah 5 bahagi 2 tadi ya.
kita dah kira. So, darab 2 tambah 5, 2 bagi 2, 1. Okay. Satu adalah pengiraan daripada nilai tadi. Okey. So, dari depan kita bergerak. Darab 2 tambah abort. 2 tambah abort. Tambah 5, 1. Compute. So, tambah 5, 1. Dan jadi 5 tambah 1. 6. Masukkan balik dalam nilai yang ada. Darab 2, 6. Okay. So, dikirakan. So, darab 2, 6 boleh dikira. So, di sini kita akan ada compute. Apa yang kita akan compute? Darab 26 adalah 2 darab 6. Dan memberikan kita nombor 12 yang adalah jawapan kita. Okay. So, selain daripada penulisan sebegini, reverse polish dan polish notation ni juga bahasanya adalah kaedah pergerakan. Kalau polish tu maksudnya prefix. Prefix ni sebab operator dahulu. Dan reverse polish ni juga dikenali sebagai postfix. Operator kemudian. Prefix, postfix. So, pre-operator dahulu, post-operator kemudian. So, kita tengok operator kemudian ni, contoh dia macam mana? Kali ni saya tak tunjuk pengiraan dia lah, saya tunjuk dengan cepat ya. So, di sini kita akan nilaikan 21 tolak 342 bahagi darab tambah dengan postfix. Kadang-kadang dia tulis sebagai notation. Postfix notation. So, kita akan nilaikan. Kita tahu tadi nombor 1 bila ada soalan macam ni, postfix adalah dalam bentuk X, Y, F. So, nilai dia adalah macam tadi juga. So, kita tulis 2, 1 tolak 3, 4, 2 bahagi tambah darab. Okay. So, dari depan 2, 1 tolak. Okey, boleh kira. Kenapa? Sebab operator di kat belakang sekali. Di depan operator tu ada nombor-nombor operator. Kira. So, bila kita kira, kita tunjukkan satu ya. 2, 1. Ini kat sini lah. 2, 1 tolak. So, dia akan jadi 2 tolak 1. Okay, itu kaedah dia. So, 2 tolak 1, kita akan dapat 1. 3, 4, 2 bahagi tambah darab. So, sekali lagi, dari depan kita bergerak nombor, abort. Nombor, abort.
Nombor operator kira. So, kita akan ada 1, 3, 4 bahagi 2, kita akan dapat jawapan A3. 4 bahagi 2, kita akan dapat 2. Kita tunjuk lagi. Satu, 3, 2, tambah darab. So, dari depan kita bergerak lagi sekali. Nombor operator boleh kira. Okay. Kira 3 tambah 2, 5. So, kita tuliskan 1 ada 5. Yang tinggal daripada tadi adalah darab. Dari depan nombor operator boleh kira. Satu darab 5, 5 jawapan. Okay. So, itu adalah kaedah untuk mengira postfix notation. So, sama macam prefix, cuma kedudukan operatornya berbeza dan kaedah pengiraan dia pun berbeza juga. Dia ikut 3 tadi menggantikan. Cuma kaedah pencarian dia sama, bergerak dari hadapan dan lihat jika format yang ada tu dipatuhi. Sama macam search dalam komputer pun sama juga. Komputer pun cari nama macam yang saya ajar ni. Okay, ini kaedah sebelum ditambah dengan kaedah yang lebih kompleks lah. Okay, so seterusnya kita lihat perkaitan di antara tree dan juga graf. Di sini kita bermula dengan undirected tree. So, an undirected tree is simply the symmetric closure of tree. Kenapa dia kata symmetric? Sebab sini kita jumpa dengan undirected. Tak ada garisan yang beranak panah. Pada awal tadi, semua garisan bila kita buat tree ada anak panah. So, sekarang kita nak buang anak panah tersebut. So, bila dia kata symmetric, maksudnya kedua-dua anak panah tu adalah mewakili dua hala. Satu anak panah, tandaan ni contohnya AC. Okay. Di sini AC, kita lihat di sini, adalah mewakili anak panah ke kanan dan juga anak panah ke kiri. So, itu maksudnya bidirectional di sini. As the custom with symmetric relation, we represent an undirected tree dengan graf. So, di sini dia kata kita boleh mewakilkan undirected tree dengan graf rather than by its diagram. So, ini kali pertama pelajar akan jumpa kita wakilkan tree dengan graf dan bukan dengan menggunakan diagram. Tapi dalam kehidupan sebenarnya pula dah. The graph of an undirected tree will have a single line without arrows connecting vertices AB. Ini saya dah tulis kat sini ya. Whenever AB and BA belong to C. C ni
membawa maksud anak panah dua hala. Satu daripada A kepada C dan satu lagi daripada C kepada A. So the set AB, where AB and BA are in D are called undirected edges. Ini nama dia, undirected edges. Dan seperti mana yang kita dah jumpa, A dan C adalah adjacent vertices. Maksudnya dia adalah dua vertex yang dihubungkan dengan edges. So dia dikenali sebagai adjacent. Thus each undirected edge corresponds to two ordinary edge. So ini menunjukkan garisan AC ini mewakili anak panah daripada A kepada C, satu garisan, dan daripada C kepada A. So dia nak mudahkan kerja, daripada kita gunakan dua hala anak panah tu, kita buang terus anak panah tu. So bila kita buang anak panah, dia menunjukkan dia adalah dua hala. Kadang-kadang kita akan jumpa dengan graf untuk mewakilkan pokok dan kadang-kadang kita akan jumpa di graf untuk mewakilkan pokok. Okey, kita tengok. So sekarang soalannya, adakah A, B dengan C tu adalah perkara yang sama? Adalah teri yang sama? Adakah dia sama? Bolehkah kita kata dia adalah pokok yang sama? Cuba tarik di bahagian komen tu. Macam-macam jawapan tu, ada yang sama. Tengok-tengok lagi. Ada yang tak sama. So kita semak tengok sama ke tak sama ke sebenarnya. Sambil tu yang baru masuk,
Saya dah letakkan link untuk attendance di bahagian chat tu. Okay, maksud tandakan attendance ya. Okay, macam mana kita nak semak sama ke tak sama? Kita bandingkan, nak tahu sama ke tak sama, kita bandingkan edges dan vertices. Okay, nombor satu kita dikira dulu vertices yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita semak pula yang B ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama. So, nombor satu kita tulis dulu. 7 vertices. Yang ini sama. So, yang kedua, kita semak pula setiap satu yang ada. Kita ada garisan di antara B dengan C. Di antara B dengan C. Ya. Dekat C pula, ada tak garisan di antara B dengan C? Ada. Okay. Yang kedua, di antara E dengan C. Cari garisan E dengan C. Cari garisan E dengan C. So, garisan di antara F dan C. Cari garisan di antara F dengan C. Cari garisan di antara F dengan C. So, di antara C dan A. Ada CA dan di sini pun ada CA. Di antara C dan D, sini pun ada CD, sini pun ada CD. Dan DG, ada garisan di antara DG dan ada garisan di antara DG. So, jom kita kira berapa vertices edges yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 edges semua sekali. Bila bilangan edges dan verticesnya adalah sama, maka ini menunjukkan ketiga-tiga gambar rajah ini adalah sama. Di sini perkara yang perlu diketahui, nombor satu, sekiranya dia mempunyai bilangan edges dan vertices yang sama dan merujuk kepada jalan yang sama, maka ini ketiga-tiga gambar rajah ni adalah mewakili undirected trees yang sama. So, nombor dua, undirected trees boleh diwakilkan satu guna graf, yang kedua guna diagram. Beza yang paling utama bila kita guna graf, kita tak nampak dengan jelas rootnya. Tapi bila kita guna diagram, kita akan jumpa root sama ada di sini atau root di sini. So, this one are the roots. Okay.
Okey, sekarang kita nak tengok pula spanning trees. Okey. So spanning tree tadi kita dah bergerak melalui pokok. Kita dah tengok macam mana kita nak bergerak melalui pokok kalau kita guna susunan in order, pre-order, post-order. So, sekarang spanning tree, kita kata, kat sini yang tadi kita baca tadi tu, if R is symmetric, connected relation, we say that a tree on A is spanning tree untuk R jika T adalah tree dengan exactly the same vertices and which can be obtained by deleting some edges of R. Maksudnya, dia adalah benda yang sama sekiranya dia boleh dibina daripada R dan kadang-kadang kita perlu menghapuskan setengah edge tu untuk mendapatkan bentuk yang sama. Tapi dia mesti berasal daripada sekejap ya. Gaduh dah. Okey, sambung balik ya, minta maaf ya. Okey, so kita lihat daripada sini, semak macam tadi. Adakah A, B dengan C sama? Jom kita semak dulu. Pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bilangan vertexnya sama. So, satu lagi yang baru ada dekat sini. Kita dah tengok dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, T dan T dua tanda ni adalah sama. Okay. So, adakah T dan T dua tanda ni berasal daripada R yang ada sebelah sini? Jom kita semak. Macam mana kita nak semak? Mula-mula kita ada garisan dari A kepada B. So, ada garisan daripada A kepada B. Ada garisan daripada A kepada B. Kat sini tak ada garisan daripada A kepada B. Kemudian, kita semak lagi. A kepada C. Sini ada AC. Sini tak ada AC. Okay. Lepas tu, daripada B kepada D. Okay. Sini ada garisan daripada B kepada D. Okay. CD. Ada CD. Sini tak ada. Sini ada. And DF.
Ni ada DF, ni pun ada DF. So FE. Sini tak ada. Sini ada. And then CE. Sini ada, sini tak ada. And then AD. Sini ada, sini tak ada. Sini ada. BC. Ini tak ada, sini pun tak ada. So sebenarnya ini kedua-dua nilai T tanda dan T2 tanda adalah berasal daripada R. So konsep yang baru yang dipelajari di sini adalah obtain from R by deleting some edges. So bahagian yang tak ada tanda ni yang kita dah tengok dekat sini ni, kita hapuskan. Dia boleh dihapuskan. So dia sebenarnya ini adalah spanning tree daripada R. So konsep dia kita ada R dan daripada R kita boleh bina spanning tree. Pokok yang boleh dibina daripada R. Itu maksudnya. So kita tahu kenapa kita perlu buang sesetengah garisan tu. Sebab pokok dia tak boleh ada darjah yang lebih daripada 1 untuk not-notnya dan juga darjah yang tidak boleh lebih daripada sifar untuk in degree yang tak boleh lebih daripada sifar untuk vertex yang menjadi root. So syarat tu mesti juga dipenuhi. Disebabkan syarat tu, maka R perlu di-adjust atau bina kembali dalam bentuk yang berbeza bila dia nak jadi spanning tree. Kalau dalam bentuk original, kita tak boleh bergerak melaluinya. Sebab ini bukan tree, ini cuma menunjukkan perhubungan. Ini adalah pokok yang boleh kita jalan yang dibina daripada perhubungan yang ada dalam R di sini. Faham ya? Tapi tak, ini adalah konsep je. So jangan susah hati untuk pelajar. Kita lebih kepada penggunaan. So hari ni kita lihat pada penggunaan ni. Penggunaan ni. Panjang penggunaannya ya. So penggunaannya adalah minimal spanning tree di sini. Kita baca daripada awal. So in many application of symmetric connected relation, ni nak kata dalam banyak-banyak aplikasi tree tadi, the undirected graph of the relation models a situation in which the edges as well as the vertices carry information. Nombor 1, kita cuma, selalunya lah, kita cuma akan bergerak melalui pokok yang ada maklumat. Kalau tak ada maklumat, kita tak perlulah bergerak. Nak bergerak apa, nak buat apa? Kena ada tujuan. So tujuan dia kita nak dapatkan weight graph ni. Ataupun pemberat ni. So pemberat ni is a graph for which each edge is labeled with a numerical value called the weight. So kita ada weighted graph yang ada weight. Apa tu? Ni kita tunjuk contoh. Ni. Dan nilai ini. Kedua-dua ni adalah weighted graph. Apa maksud dia? Weighted graph adalah graf dengan pemberat. Di mana kedua-dua figure 8.43 yang ada dalam slide dan 8.44 ni ada weight atau pemberat. Pemberat ni biasanya diletakkan di bahagian edge. So BD pemberatnya adalah 6. Ini boleh ditranslatekan sebagai the distance between P dengan D is 6 kilometer. So pemberat boleh jadi distance. Ataupun kalau yang ini the cost to move between CE is 4 RM
4/2 ataupun kos. Kos lah. Apa belanja untuk bergerak di antara C dan E adalah RM4.20 dan jarak di antara B dengan D adalah 6 km. So, selalunya minimal spanning tree ni kita akan bergerak melalui weighted graph. Weighted graph ni pula adalah graf yang ada pemberat di bahagian edge-nya. So, pemberat ini boleh mewakili distance, jarak dan juga cost. Jadi bergantung kepada soalan yang kita jumpa. Di kebanyakan masanya dia adalah dalam bentuk inilah. Okay. So dia ada lagi muka surat lain di belakang macam ni. Okay. Dia ada banyak lagi. Tapi saya tak nak habiskan ini. Yang ini kita akan lihat esok. So untuk esok kita akan ada kita sebelum kita buat tutorial, kita buat online tutorial esok. So semua pelajar perlu masuk dulu dalam kelas pukul 8 pagi. Untuk kita 8 ya. Boleh ke 8 ke nak 8.30? Kamu nak 8 ke 8.30? Cuba jawab di bahagian chat tu kalau tak ada audio. Sebab saya nak tunjuk macam mana nak buat. Jawab. Lagi saya masuk ke 8. 8.30 tak sempat tengok saya buat tunjuk ni. Macam mana nak dapat ini? 8 pun boleh, 8.30 pun boleh, 9 pun boleh. Tak kisah saya mana-mana pun sama je. Kalau tu saya habiskan lambat sikit. Saya nak tunjuk. Saya kena tunjuk yang ini. Nanti kamu nak buat assignment guna yang ini. Kena bina balik yang ini. Saya takut kamu tak faham nanti macam mana nak buat. So salah banyak nanti. Okay. So yang ni kamu kena buat sendiri. Kalau saya boleh tunjuk kaki apa yang mudah tu tak apa. Ini assignment 20%. So assignment saya akan bagi selepas daripada kelas esok. Saya akan terus bagi assignment dalam Google Classroom. So bila nak kena hantar? Bila 21, minggu depan dah cuti ya. Minggu depan tak ada kelas. 27, 28 tu cuti semester tak ada kelas. So saya bagi assignment 21. So hantar balik pada hari Selasa 25 minggu depannya. Okay. Yang ini kena buat sendiri. Soalan dia ada banyak. Yang markah dia pula 20%. So kena cuba lah juga buat ya. Kalau tidak dapat markah. Markah tu akan dibawa ke untuk jadi kira grade kamu. So saya nak tunjuk lah. Tak apa, tak ada tutorial pun tak apa. Saya tunjuk dia macam nak kira satu persatu supaya kamu boleh tulis jawapan nanti. So sebab nanti dah lah cuti kena buat sendiri seorang-seorang pula tu. Sebab individu ya. Assignment dia bukan group, dia individu. So kena tunjuk macam ni. Macam mana dapat titik ni ke titik tu ke titik ni. Kalau kebanyakan masa tahun lepas kot saya bagi assignment, dia pakai letak belasah je semua. So markah dia satu je daripada banyak-banyak langkah yang ada. Dia ada banyak langkah. Step 1, step 2. Dia bergantunglah kita akan belajar dua jenis algoritma. Iaitu satu nama dia prime. Yang kedua nama dia Kruskal. So kedua-dua algoritma ni perlu ditunjukkan sebagai jawapan dalam assignment. Ya, tak apa. Mari kita semak dulu. Pukul berapa kamu nak? 8.30 boleh lah. 8.30 esok ya. Saya akan tulis ni saya lupa. Saya masuk ke 8 saya tunggu semua orang. Mana pergi studio saya tak masuk. 8.30. Boleh. Apa pun. So 8.30 esok saya bagi link dan saya tunjukkan macam nak dapat dua ni. Jadi kalau habis awal kita akan cuba buat tutorial. Kalau tak habis awal, tak apa. Nanti kamu ambil soalan assignment dan buat masa cuti dan hantar balik pada 25 hari bulan. 22, 23 saya tak bagilah sebab dia kira Sabtu kan. Ataupun saya bagi 24, kamu hantar balik 26. Yang mana yang kamu nak? Kamu nak esok ke soalannya atau kamu nak minggu depan ke soalannya?
Cuba type bahagian komen tu. Senang saya nak ejah. Oh, esok Asma kata esok lagi Asma seorang je nak esok. Akilah kata nak soalan esok. Yang lain kita aci 2 orang je jawab daripada 26 orang. Baiklah. Lagi esok. Ya esok Zarif. Esok ya. Semangat kamu ni. Tengok soalan Faizan habis semua orang tak apa. Saya bagi esok. Okay. Ambil take your time. Okay, so with that, saya rasa cukuplah untuk hari ini. Kita sampai sini dulu lah. Kalau ada salah silap hari ini tu saya minta maaf. So kita tutup dulu kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Esok jangan lupa kena masuk. Usahakan untuk masuk. Untuk dapatkan bagaimana langkah step by step untuk buat assignment kamu nanti. Saya tunjuk dengan contoh yang ada kat sini lah. Dalam soalan nanti kamu dapat soalan lain lah kan, kena cuba sendiri lah. Okay. So adakah kamu tak boleh bincang? Boleh, bincang dengan kawan-kawan boleh, tapi jawapan kena buat sendiri. Jangan lupa jawapan tak boleh tiru orang. Semua orang kena tunjuk sendiri macam mana dapat jawapan tu. Letak nanti kamu tiru je, kamu tak tahu juga dapat jawapan macam mana dalam PESO. Nanti mungkin ada soalan ni juga. Okay, mak kamu banyak macam ni. Tapi soalan kamu ABC ya. Okay, so that should be all for today. Maaf salah silap tadi. So I'll see you tomorrow lah 8.30 ya. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.